Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni tidak ada masa apa. Dengar tak suara saya? Kedengaran bunyi burung yang sangat menggerunkan pada waktu malam ni. Kalau dengar suara saya, sila komen letak jelas sebab saya gunakan mic. Kisah seorang peronda taman terjumpa pocong semasa meronda di taman itu. Kalau kamu semua sudah bersedia akan saya ceritakan lagi 5 minit lagi. Kisah ni telah diceritakan kepada saya lebih kurang pukul 3 petang tadi. Yang penting suara saya jelas ataupun tidak, kamu semua harus beritahu saya dahulu, baru saya boleh ceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat bakal menjelang tengah malam. Jam di atas tepat pada pukul 23.53 malam ataupun pukul 11.54 malam. Kisah ini adalah kisah yang benar. Ini pengalaman bukan dilalui oleh saya. Cuma saya menyampaikan cerita ini kepada kamu semua untuk kamu menilai, mendengar dan menonton cerita yang apa ingin saya sampaikan. Kisah ini adalah kisah pengalaman yang bernama Ruby, seorang pengawal ataupun peronda keselamatan di dalam beberapa buah taman. Taman itu taman masih baru dan taman itu taman yang sangat besar. Nak dijadikan cerita, taman itu belum penuh lagi penghuni di situ. Cuma yang ada kalau lebih kurang 100% kita boleh berikan 50%. Terjadinya kisah itu pada tanggal malam hari Selasa malam Rabu. Semasa Abi sedang meronda kawasan itu, hujan mula turun renyai. Tidak berapa kuat dan tidak berapa slow. Ini kisah benar ni yang telah disampaikan kepada saya. Dan ini dialami sendiri oleh si pemilik cerita dan menyampaikan kepada saya. Pengalaman ia telah membuatkan ia berhenti kerja kerana dia adalah seorang perempuan yang cuba mencari rezeki di waktu malam. Okey, saya lanjutkan cerita ini agar anda semua tidak tertunggu-tunggu. Pada tanggal malam Selasa malam Rabu, tepat jam pada pukul 12 malam ke atas, sudah waktu untuk beliau pergi kunci jam. Beliau ditugaskan di kawasan itu di pertengahan zon taman, dan taman beliau itu adalah sangat besar. Ini betul ni. Ini cerita yang benar ni. Cuba korang bayangkan kalau korang semua ada di tempat itu seorang diri tanpa ditemani oleh sesiapa, dan waktu itu hujan renyai turun. Tidak lebat, tidak kurang lebat. Dan hujan itu dengan tiupan angin yang sangat sayup kedengaran. Semasa beliau hendak pergi meronda, beliau melalui di kawasan agak gelap, tetapi
penghuni rumah-rumah taman itu ada yang duduk dan ada yang rumah kosong. Semasa beliau jalan menaiki motosikal sambil menyuluh ke sana, menyuluh ke sini. Terima kasih Nur Fairuz. Sambil menyuluh ke sana, sambil menyuluh ke sini, telinga beliau mendengar sesuatu bunyi yang sangat menggerunkan pada waktu hujan renai itu, kerana beliau tahu bunyi ini bukan bunyi yang sembarangan. Ini cerita benar ni, korang stay tune. Kalau boleh korang sharekan lagi. Kalau ada kopi, ada biskut, korang minum. Kita santai malam ni. Ini cerita pengalaman seram. Saya sambungkan lagi. Semasa beliau terdengar bunyi yang mendayu-dayu itu, membuatkan si Ruby ini berhenti sebentar dan mengambil lampu picit di atas bakul motor dia yang dibawa dan ditunggangnya. Setelah beliau menghidupkan lampu picit itu, beliau menyuluh kembali ke kiri, ke kanan, ke depan dan ke belakang. Tidak ada apa-apa satu rupa ataupun wajah yang ada di sekitar waktu itu. Lalu membikinkan si Ruby ini menjadi antara takut dan berani. Jantung si Ruby ini mula berbunyi, berdekap, berdegup. Bunyi dia dup, 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 dup. Terkadang-kadang laju dup, 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 membuatkan peluh jantan di dahi terturun mengalir. Di dalam fikiran si Ruby ini, bukan saya sedang menyampaikan cerita ini. Di dalam fikiran si Ruby ini sedang membayangkan dan memikirkan yang bukan-bukan, kerana beliau adalah seorang gadis ataupun wanita, seorang diri, dan beliau melihat jam di tangan sekali lagi. Kenapa aku boleh lambat? Kenapa aku boleh lambat bergerak dekat kawasan macam ini? Selalunya aku dah sampai ke hujung. Itulah di benak, fikiran dan hati si Ruby yang melalui kawasan itu. Tanpa berlengah lagi, beliau start kembali motor beliau dan beliau menunggang dengan perlahan-lahan, dan beliau cuba buangkan fikiran negatif yang ada di kepala si Ruby ini. Semakin dia jalan dan maju ke tempat yang hendak dituju, di tempat kunci jam yang pertama, terdengar satu bunyi-bunyian nyala anjing yang berbunyi. Si Ruby ini telah membayangkan lagi sekali, adakah bunyi tadi itu anjing, ataupun adakah ini bunyi bukan anjing tetapi suaranya macam anjing. Tertanya-tanya di fikiran Ruby itu, membikinkan ia berpeluh sekali lagi. Lalu ia jalan ke tempat kunci jam yang pertama itu. Beliau kunci jam. Setelah kunci jam yang pertama itu, si Ruby ini naik ke motornya. Naik ke motornya, beliau cakap dalam diri, tak apa, aku kerja sini kan dah lama. Aku tak pernah jumpa apa yang perlu aku takutkan dan apa yang perlu aku fikirkan.
Jadi si Ruby ini jalanlah terus menuju ke tempat kunci jam yang kedua. Nak tahu apa kisah dan berlaku di tempat laluan yang kedua yang sangat-sangat seram ini? Si Ruby ini dia lalu ke laluan yang belakang perumahan taman. Sesiapa yang ada taman yang berdekatan dengan bukit ataupun gunung, kamu semua pasti tahu. Si Ruby ini lalu di belakang taman itu dengan gelap, kerana di salah satu lorong taman ini tidak ada penghuninya. Jadi si Ruby ini terus menunggang motor untuk mengejar waktu dan masa sampai ke tempat kunci jam yang kedua sebagai tugas pengawal keselamatan ronda taman. Semasa dia sedang lalu dekat laluan belakang itu, beliau terbau seakan-akan bau busuk ataupun bau bangkai yang terlalu kuat. Dan beliau telah bercakap, si Ruby telah bercakap di dalam hati. Dia cakap apa? Selalu aku jalan macam gini, tak ada apa-apa. Kenapa malam ni pula bertubi-tubi datang, bertubi-tubi menyerang aku? Tetapi si Ruby ini kuatkan semangat. Dia cuma cakap, persetan ini semua, biarkan ini semua. Berani Ruby ni, antara berani dan tak berani. Dan beliau terus sampai ke tempat kunci jam yang kedua. Cuba kamu semua bayangkan. Saya nak kamu semua yang ada di dalam ni cuba pejamkan mata. Cuba pejamkan mata kamu sebentar. Saya minta kamu pejamkan mata. Cuba kamu pejamkan mata. Setelah Ruby sampai ke tempat kunci jam yang kedua ini, meremang seluruh tubuh badan anggotanya. Apa yang terjadi kepada si Ruby ni? Bahunya disentuh dari belakang. Lalu si Ruby ini apa? Si Ruby ini pun pusing ke belakang. Pusingan yang pertama, tidak puas hati dia pusing lagi yang kedua. Dengan muka yang seram dan pucat, tak ditemani oleh sesiapa, kerana itu adalah tugas dan waktu bahagian dia untuk meronda. Dia mula terbau, bau yang sangat-sangat hancing, yang sangat-sangat busuk baunya, menyelubungi sekali lagi perasaan si Ruby ini. Kerana dia cuba membayangkan yang dia ini seorang diri, tidak bertemankan sesiapa. Lalu dia berkata di dalam hati kecil dia cakap apa? Tak apa, aku nak cari rezeki. Aku nak cari rezeki untuk ahli keluarga aku yang aku sayangi. Lalu dia kuatkan semangat dan kuatkan diri dia. Dia kunci juga jam yang kedua. Tanpa berlengah dan tanpa mengejar masa, dia start dan naik ke motornya, terus pergi ke kunci jam yang ketiga. Kunci jam yang ketiga inilah adalah penentu masa depan Ruby. Kamu semua ingin tahu tak apa yang terjadi kepada Ruby di lokasi kunci jam yang ketiga? Kalau kamu semua ingin tahu apa yang terjadi kepada Ruby, kamu komen di sini. Lalu Ruby telah membawa motor dia melalui laluan yang paling sangat-sangat tak ada siapa yang berani lalu di situ. Sebab hendak pergi ke lorong sebelah, ia akan berpusing di tepi kawasan hutan
yang dipenuhi semak samun, yang gelap, yang lampu jalan tiada. Lalu si Ruby ini tekadkan dan kuatkan semangat juga demi tanggungan dan tanggung jawab yang dipikulnya. Lalu si Ruby ini dia terus jalan. Jadi motor dia pun dia perah lagi. Terbau bau bunga kenanga. Tahu tak kamu semua bunga kenanga bau bunga apa? Menusuk ke dalam lubang hidungnya sehingga membuatkan si Ruby ini gemetar seluruh badannya dan berpeluh-peluh, sedangkan hujan tidak lebat, hujan hanya renyai-renyai ni. Aku nak sampai ke kunci jam yang ketiga. Kamu nak tahu apa yang berlaku pada Ruby? Semasa jalan dan menunggang motor dia sampai ke pertengahan, beliau ternampak di sisi pokok. Di sisi pokok ada satu bentuk berwarna putih tegak berdiri. Beliau cuba berhentikan motor seketika dan ambil torchlight suluh. Lebih kurang 2 tiang lampu. Dalam hati si Ruby ini berkata, apa yang ada kat depan tu? Adakah aku bermimpi sedangkan aku tengah berjaga? Lalu si Ruby itu mencubit pipi dia, membuatkan dia rasa sakit. Dekat situlah baru dia tahu yang dia tidak bermimpi. Setelah si Ruby itu cuba mendekatinya, meremang, semakin meremang, semakin meremang, semakin hampir, semakin meremang, semakin hampir, semakin meremang. Sampai di situ, Ruby cuba berhenti. Lalu, tanpa membuang waktu dan membuang masa, si Ruby tu pergi tengok. Pergi tengok, dia pusing ke kiri. Yang dia lihat adalah pocong. Apa yang berlaku pada Ruby? Tanpa lengah, tanpa buang masa, motor entah ke mana, lampu picit entah ke mana. Langkah 1000 si Ruby itu buatnya. Sehinggakan ia jadi demam 3 hari berturut-turut. Itulah serba sedikit kisah seorang pengawal keselamatan ronda ataupun pengawal ronda di taman-taman waktu malam. Sesiapa punya taman yang ada waktu malam tu meronda, korang boleh nampak kan kalau korang tengah tidur tu waktu malam tu ada cahaya lampu. Itu bukan UFO, bukan planet. Itulah pengawal ronda keselamatan. Itulah cerita benar dari si Ruby, seorang pengawal keselamatan ronda. Motor ditinggal